libatkan nak buat satu letupan pasar raya dan sebagainya. Dan ini juga dia adalah pelajar UTM. Jadi yang Muhammad menerima hakikat bahawa memang ada kumpulan daripada Malaysia yang terlibat di dalam KMM sehingga kumpulan ini ditangkap di Indonesia. Apa komentar Muhammad? Ada kenyataan Datuk Yang Pertua daripada UiTM sendiri meragui apakah pelajar orang yang berkenaan, remaja yang berkenaan itu pernah belajar di ITM. Ada kenyataan itu. UTM ke ITM? UiTM ya. Jadi biarlah kalau dia ditangkap di Indonesia, biarlah kerajaan Indonesia yang menyiasat. Macam baru-baru ini, Malaysia menyenaraikan seorang ulama Indonesia. Dan bila dia pulang ke Indonesia, dia telah ditangkap. Dipanggil 2 kali kalau saya mengikut laporan yang disiarkan oleh majalah Al-Mujtama. Interview dia atau interogasi yang dilakukan oleh polis Indonesia dengan Syekh Abu Bakar ini. Dan terbukti dia tidak ada penglibatan apa-apa dalam kegiatan-kegiatan militansi. Dan dia dibebaskan. Dan dia telah mengancam untuk menyaman kerajaan Malaysia. Dia mempunyai 32 peguam yang akan membantu dia. Dan saman pertama telah dibuat terhadap kerajaan Singapura. Dan kita pun hanya mendengar kenyataan kerajaan, kenyataan polis tentang KMM ini. Tetapi apakah ianya benar-benar wujud, eksis atau tidak? Tidak dapat dibuktikan dan belum dapat dibuktikan. Kenyataan polis bukan semua boleh dipercayai. Banyak kenyataan-kenyataan yang mengarut. Kenyataannya baru-baru ini umpamanya dalam peristiwa ceramah PAS di kampung Kuala Ketil itu. Di kampung Kubang Bok, Kuala Ketil. Ini mengarut. Ini satu perencanaan untuk sabotaj. Adakah ketua polis balik mengatakan, tengok ini, plastik ini mengandungi asid. Mana dunia boleh percaya asid boleh diletakkan, dimasukkan dalam kotak plastik? Apalah Menteri Dalam Negeri melantik orang yang sebodoh itu untuk menjadi ketua polis PN. Orang kampung tahu asid, mereka hidup dengan getah. Dia mengatakan pula dia pun terkena simbahan cuka getah. Dia merasa gatal-gatal kulit dia. Kebal sangat kan dia? Kena cuka getah boleh gatal saja. Lembu pun tinggal tulang kalau ada cuka getah. Atau lah kok lembu UMNO ni kebal, saya tak tahu. Benang merah. Sebab itu saya mengatakan keganasan berasaskan agama. Tidak ada bukti di kalangan mereka yang mendukung Islam, perjuangan Islam, menggunakan agama untuk keganasan. Tidak ada. Yang berlaku kumpulan yang menggunakan agama untuk keganasan ialah apa yang berlaku yang terakhir di Ahmadabad di India, yang diakui sendiri oleh kerajaan India. Kumpulan militan agama Hindu yang telah membunuh, membakar orang-orang Islam hidup-hidup. Di negara kita tidak wujud perkara ini. Beberapa krisis yang berlaku dalam negara kita. Krisis 13 Mei. Krisis yang berlaku tahun lalu di Kampung Medan. Bukan berasas agama. Tapi politik, sosial. Soal ekonomi, soal ketidakadilan. Bukan soal agama. Jangan sikit-sikit berlaku keresahan, berlaku kekacauan, agama yang dipersalahkan. Ini macam komunis. Kemudian, di hujung ucapan, yang saya nak beri ulasan awal tentang pengertian jihad. Dikatakan di antara isu tersebut ialah
mengenai salah tafsir sebilangan umat Islam terhadap konsep jihad dan mati syahid. Kalimat jihad sering dikaitkan dengan unsur-unsur yang berbentuk kekerasan, keganasan, dan pertumpahan darah semata-mata. Siapa yang mentafsirkan jihad begitu? Dan kerajaan tidak pernah memberi tafsiran jihad yang sebenar. Selain daripada oleh penasihat agama Perdana Menteri menyebutkan jihad dalam konteks pembangunan ekonomi. Apakah jihad dalam konteks pembangunan ekonomi saja? Bagi rakyat Palestin yang ditindas, yang diburu, yang ditembak mati selama lebih daripada 50 tahun, lebih dari separuh abad. Bagaimana mereka nak membangunkan, nak berjihad dalam membangun ekonomi dalam sebuah negara yang sudah runtuh? Rumah yang mereka ada pun dirubah oleh Zionis yang kejam dan zalim dan ganas. Islam adalah agama universal. Kerajaan tidak pernah memberi apa dia tafsir jihad, apa dia pengertian, apa dia interpretasi jihad yang sebenar. Tak ada. Cuma menyalahkan orang. Majlis Fatwa tidak pernah memberi apa dia tafsiran jihad, selain daripada melunggukkannya ke atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Apakah seluruh hidup manusia ini hanya berpusat pada ekonomi? Apa manusia ini manusia ekonomi saja? Kalau itulah tafsiran kerajaan, sama dengan tafsiran Karl Marx. Dia melihat seluruh kegiatan manusia adalah ekonomi. Lalu itu ada orang yang dahulunya memuja Karl Marx. Setiap hari mati ulang tahun kematian Karl Marx, dikunjunginya di London, dikubur Karl Marx, dan membaca manifesto Karl Marx. Sekarang kononnya meninggalkan Karl Marx, Marxism, dan kononnya berpegang kepada Islam, tetapi melancarkan satu gerakan anti hadis, anti sebuah institusi yang teragung dalam Islam. Dan dia orang UMNO, anggota UMNO, ahli UMNO. Dan dia berbangga karena kegiatan dia dalam kegiatan anti hadis ini, kerana dia mendapat perlindungan daripada orang nombor satu dalam negara. Itu dakwaan dia, dalam ucapan dia, dalam masyarakat agung, kumpulan dia. Ya, ada MD yang nantau panjang. Bagi jalan ya, silakan. Sementara tadi Muhammad ada sebut ada anggota UMNO yang menganuti pahaman komunis, yang satu masa dulu telah menerima anugerah bintang berkalmak, bintang kalmak. Bolehkah yang Muhammad beri penjelasan sikit nama dan kedudukan mereka adalah UMNO sekarang? Kerana saya percaya ramai adik-adik kita di atas pegawai kerajaan tidak mengetahui secara umum. Kalau boleh detail nama dan apa yang dalam UMNO itu, baru kita boleh buat penjelasan seterusnya kepada rakyat. Namanya tidak asing lagi, iaitu Qasim Ahmad. Dahulunya Marxis, pendukung kuat, hardcore Marxis. Ahli UMNO, saya tidak tahu kedudukan dalam UMNO. Sedangkan pembangunan ekonomi hanya satu juzuk, satu aspek daripada jihad. Ya, jeli dewi, Muhammad, jeli. Dah bagi jalan. Ya, sila. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Menjadi satu trend di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO, bila mana ada sedikit sahaja isu-isu yang mungkin terlibat satu atau dua orang PAS daripada sejuta ahli PAS, tiba-tiba dituduh dengan tindakan satu ekor membawa lumpur terpalit ke semuanya. Kalau hujah inilah yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, boleh ataupun tidak boleh kita menggunakan hujah yang sama, oleh kerana ada satu orang ahli UMNO hardcore komunis, kita pun kata juga UMNO merupakan pertubuhan komunis. Boleh tak boleh dengan hujah yang sama? Kita tidak kekeringan idea seperti pemimpin-pemimpin UMNO. Banyak isu-isu lain yang boleh kita hadapkan pada UMNO. Kita menyeru seluruh rakyat supaya kembali kepada tuntutan jihad yang sebenar.
seorang ulama Islam yang boleh dikatakan mu'tabar dan dihormati, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, telah menghuraikan konsep jihad ini dan membahagikannya kepada 4 kategori. Dan tiap-tiap kategori itu mempunyai martabat atau susunan-susunan. Yang pertama dikatakannya ialah jihad menentang nafsu. Termasuk dalam jihad menentang nafsu ini ialah menimba